Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey. Untuk hari ni, saya nak sambung lagi dengan subtopik 4.2 bagi bab 4 pembiakan. Okey, saya nak sambung dengan sistem pembiakan manusia. Okey, untuk hari ni kita akan belajar mengenai apa itu organ pembiakan bagi lelaki dan perempuan serta perubahan yang berlaku pada badan kita apabila kita mula akhir balik. Okey, ciri-ciri yang berlaku pada badan kita apabila kita mula akhir balik. Okey, dan apa itu sebenarnya akhir balik. Okey, jom kita tengok. Okey, sistem pembiakan manusia. Okey, manusia membiak secara pembiakan seks. Okey, sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan bagi perempuan. Okey, sistem pembiakan lelaki dan perempuan kedua-duanya sangat penting. Okey, pasangan tidak dapat melahirkan zuriat jika mana-mana sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Okey. Ini merupakan pandangan hadapan sistem pembiakan lelaki dan pandangan sisi bagi sistem pembiakan lelaki. Okey, ini merupakan pundi kencing. Kemudian ini adalah vesikel semen. Okey, ia bentuk macam antena ni. Okey, kemudian adanya kelenjar prostat. Okey, ini merupakan ductus sperma. Okey, dan uretra tu merupakan salur kencing lah. Okey, ini ada skrotum, ada testis. Okey, dan ini adalah zakar. Ini adalah pandangan hadapan sistem pembiakan lelaki dan ini adalah pandangan sisi. Okey. Fungsi bahagian dan fungsi struktur pembiakan lelaki. Okey, vesikel semen berfungsi untuk merembeskan bendala yang mengandungi nutrien untuk sperma. Manakala uretra salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Ductus sperma pula menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Zakar memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Skrotum adalah untuk memegang dan melindungi testis, manakala testis adalah untuk menghasilkan gamet jantan, sperma dan hormon seks jantan. Okey, manakala kelenjar prostat, fungsi dia menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, ini adalah bahagian dan struktur dan fungsi struktur pembiakan lelaki. Okey, tengok pada sistem pembiakan wanita. Okey, ini adalah pandangan hadapan. Okey, sistem pembiakan wanita dan ini adalah pandangan sisi sistem pembiakan wanita. Okey, adanya. Okey, pertama kita tengok ini merupakan tube fallopian. Okey, kemudian yang bulat ni, bujur ni merupakan ovari. Okey, ini merupakan ruang uterus. Okey, ini merupakan cervix dan ini merupakan faraj. Okey, ini pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi pembiakan wanita. Jom kita tengok apa dia punya fungsi dia. Okey, bahagian tube fallopian. Okey, tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Ovari, fungsi dia menghasilkan gamet betina ovum dan hormon seks wanita. Kalau lelaki tadi testis, kalau perempuan ovari. Okey, uterus ataupun kita panggil sebagai rahim adalah tempat di mana embrio berkembang membesar, okey, daripada zygote embrio kemudian menjadi bayi. Okey. Cervix pula, okey, bahagian yang mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Manakala faraj, okey, menerima sperma, ruang menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Okey, ini adalah bahagian dan fungsi struktur pembiakan perempuan. Tadi kita dah tengok sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Okey, jom kita tengok perubahan
fizikal yang berlaku ketika akhir balik. Akhir balik bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan mula menghasilkan sel pembiakan. Okey, akhir balik itu maksud bila peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Okey. Remaja yang telah akhir balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak sama ada dari segi emosi, fizikal ataupun fisiologi. Okey. Umur lelaki ketika mencapai akhir balik adalah lebih kurang 14 hingga 17 tahun. Manakala perempuan pula lebih awal daripada lelaki, iaitu antara umur 10 hingga 12 tahun. Okey, itu sebenarnya bergantung kepada badan manusia. Okey, ada orang 10 tahun, ada orang lelaki, ada orang 17 tahun baru akhir balik, ada orang awal lagi 13 tahun pun ada dah akhir balik. Tapi ini range umur untuk lelaki dan perempuan mencapai akhir balik. Okey, lelaki akhir balik, apa yang berlaku bila akhir balik? Okey, yang pertama kita boleh tengok ya, suara. Waktu dah jenam tu kecil lagi suara, tapi dah masuk tingkatan, okey, suara peti suara larynx akan membesar, kemudian suara akan menjadi garau. Kasar sikit suara lelaki kan, membezakan lelaki dan perempuan. Okey, badan. Okey, misai dan janggut mula tumbuh, bulu mula tumbuh di ketiak, dada, ada orang di kakinya dah mula tumbuh. Okey. Bagi organ pembiakan pula, testis mula menghasilkan sperma dan hormon seks. Okey, bulu tumbuh di bahagian sulit. Ini adalah proses mencapai akhir balik bagi lelaki. Okey, dan zakar serta skrotum juga mula membesar. Okey, ini akhir balik bagi lelaki lah. Okey, akhir balik bagi perempuan pula. Yang pertama, badan. Okey, buah dada akan mula membesar, punggung mula padat dan melebar, bulu mula tumbuh di bahagian ketiak, dan bagi organ pembiakan, ovari menghasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit, kitaran haid bermula. Okey, itu akhir balik bagi perempuan lah. Okey. Perbandingan gamet jantan dan gamet betina. Okey, sperma, gamet jantan tu maksudnya sel pembiakan jantan, gamet betina sel pembiakan betina lah. Okey, sperma ialah sel yang paling kecil dalam badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Ovum pula ialah sel yang terbesar dalam badan perempuan. Okey, ini perbandingan ya. Sperma sel paling kecil dalam badan lelaki, manakala ovum merupakan sel paling besar dalam badan perempuan. Okey, ini rajahan struktur sperma dan ovum. Okey, untuk sperma ada bahagian kepala, bahagian tengah, bahagian ekor. Kemudian untuk ovum, kat tengah ada nukleus. Okey, ada sitoplasma, ada membran sel. Okey, di sekelilingnya ada merupakan lapisan jeli yang untuk melindungi nukleus itu sendiri. Okey. Itu ini struktur sperma dan ovum. Okey, pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat itu anak. Okey, fungsi sperma ya. Ekosperma membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tube fallopian dalam sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Okey. Ovum berbentuk sfera dan berdiameter lebih kurang 0.1 mm. Okey, nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat anak. Okey, ovum tidak boleh bergerak sendiri. Bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya 1 setiap bulan bagi perempuan normal. Okey, ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari, manakala sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4
hari selepas persenyawaan berlaku. Okey. Okey, ini merupakan persamaan dan perbezaan antara, ini peta buih ya, persamaan dan perbezaan antara sperma dan ovum. Okey, untuk sperma dan ovum, okey, kedua-duanya merupakan sel yang membawa maklumat genetik. Okey, keduanya merupakan sel pembiakan. Untuk sperma boleh bergerak sendiri. Okey, dihasilkan oleh testis, merupakan gamet jantan. Gamet jantan tu sel anak jantan lah, sel pembiakan lelaki, dan merupakan sel yang terkecil dalam badan lelaki. Manakala ovum, okey, ovum tidak boleh bergerak. Okey, dihasilkan oleh ovari. Okey, merupakan gamet betina dan merupakan sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Okey, untuk hari ini kita habiskan subtopik 4.2 iaitu sistem pembiakan manusia. So, untuk hari ini kerja rumah anda, okey, saya minta kamu lukiskan struktur pembiakan struktur sistem pembiakan lelaki dan perempuan beserta fungsinya. Okey, lukiskan pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sistem pembiakan lelaki. Lukiskan juga pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sistem pembiakan perempuan serta nyatakan fungsi-fungsi struktur tersebut. Okey, lukis, buat dalam nota. Tulis tarikh hari ini iaitu 19 Mac 2021, hari Jumaat. Okey, so tuliskan. Okey, itu kerja rumah hari ini. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya saya, boleh rujuk saya. Okey, so Assalamualaikum, salam sejahtera.